Assalamualaikum, bertemu kita lagi di dalam konten saya yang kedua. Di dalam konten yang kedua ini saya akan menceritakan berkaitan dengan peperangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahan rujukan saya adalah pada buku biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karya Rusdi Romli Al-Jauhari. Seperti saya katakan tadi, kita akan pergi kepada topik yang sangat menarik, iaitu peperangan yang pernah dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Part yang pertama. Peperangan yang pertama yang saya akan bawakan di dalam bahagian pertama ini adalah peperangan Badr Al-Kubra. Seperti yang kita tahu, peperangan ini merupakan peperangan pertama di dalam Islam pada tahun kedua Hijrah. Ia berlaku pada hari Jumaat 17 Ramadan 19 bulan setelah hijrah ke Madinah, iaitu Januari 624 Masihi. Abu Lubabah bin Abdul Munzir telah diamanahkan untuk menjaga Madinah, manakala Sayyidina Mus'ab bin Umair diamanahkan sebagai pembawa panji-panji tentera Islam. Peperangan ini berlaku kerana Rasulullah SAW dan kaum Muhajirin merampas kembali harta yang ditinggalkan di Mekah yang telah dicuri oleh pihak musyrikin Quraisy dan diperniagakan di Syam. Pada awalnya Rasulullah SAW dan umat Islam ingin menghalang rombongan perdagangan musyrikin Quraisy sekembali mereka dari memperdagangkan harta peninggalan Muhajirin yang dicuri. Keuntungan yang dibawa balik adalah hasil jualan barang umat Islam yang ditinggalkan di Mekah. Rasulullah SAW tidak berniat langsung untuk melakukan serangan, tetapi adalah untuk menghalang rombongan tersebut dan mengambil kembali barang kepunyaan umat Islam Mekah. Setiba di tengah-tengah perjalanan, Abu Sufyan yang mengetahui rombongan itu mendapat tahu bahawa umat Islam akan menyerangnya. Lalu dia menghantar Damdan bin Amir Al-Ghifari ke Mekah untuk meminta bantuan. Pihak musyrikin Mekah pun bersiap sedia dengan angkatan bersenjata seramai 950 orang atau 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal. Seperti yang kita tahu bahawa Abu Jahal ini adalah bapa saudara Nabi Muhammad SAW. Difahamkan tiada seorang pun di kalangan pembesar-pembesar Mekah yang tinggal. Rasulullah SAW ketika itu hanya bersama 313 orang sahabat dengan membawa 70 ekor unta yang ditunggangi secara bergilir-gilir ke lembah Badar. Sekatan yang dirancang semata-mata untuk merampas kembali harta mereka bertukar menjadi peperangan yang dahsyat. Rasulullah SAW dan tentera Islam menunggu kedatangan rombongan Abu Sufyan di lembah Badar selama 8 hari. Sementara menanti kedatangan rombongan Abu Sufyan, tentera Islam berjual beli sesama mereka. Ini kerana mereka datang bukan untuk tujuan berperang, tetapi hanya ingin menahan rombongan dagang musyrikin yang pulang dari Syam. Apabila peperangan berlaku, mereka tidak mempunyai senjata kerana ditinggalkan di rumah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ambil pelepah kurma untuk dijadikan senjata. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam mampu menang walaupun tidak bersenjata. Taktik peperangan yang digunakan oleh Nabi mengikut cadangan Uqbah bin Munzir. Uqbah mencadangkan agar bergerak ke hadapan sedikit daripada air mata air di lembah Badar dan mencadangkan agar air mata air itu ditimbus untuk menyekat bekalan minuman pihak musuh. Manakala bagi tentera Islam, mereka akan menggali sumber air yang baru. Akhirnya cadangan Uqbah mendatangkan hasil dan memberikan kemenangan kepada tentera Islam. Rombongan Abu Sufyan mengetahui bahawa mereka bakal diserang dan cuba melarikan diri ke arah lain. Walau bagaimanapun, tentera Islam terpaksa berhadapan dengan pasukan tentera musyrikin. Maka berlakulah peperangan yang dahsyat dan akhirnya Rasulullah SAW dan tentera Islam menang. Tentera Islam berjaya merampas kembali keuntungan dari harta mereka yang diperniagakan oleh pihak musyrikin. Jumlah yang terkorban di pihak musyrikin ialah seramai 70 orang termasuk Abu Jahal. 70 orang lagi ditawan dan hanya 14 orang tentera Islam yang gugur syahid. Bagi menjelaskan lagi bagaimana strategi peperangan Badar yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW, di sini saya tunjukkan satu ilustrasi berkaitan dengan strategi peperangan Badar. Seperti yang kita tahu, ini adalah kedudukan Nabi Muhammad SAW dan ini adalah kedudukan tentera Islam. Di sini adalah ke arah Madinah. Ini adalah telaga air, sumber air, dan ini adalah kawasan pertempuran. Ini adalah kedudukan tentera musyrikin. Ini adalah arah ke Mekah. Dan itu adalah sebuah sedikit berkaitan dengan peperangan pertama yang saya ceritakan untuk bahagian yang pertama ini.
Saya harap cerita ini mengenai peperangan yang disertai oleh Nabi Muhammad bahagian pertama ini mendapatkan sedikit ilmu kepada pendengar yang menonton channel ini. Dan insyaAllah untuk bahagian yang kedua nanti kita akan teruskan dengan peperangan yang disertai Nabi Muhammad yang seterusnya. Dan saya berharap dengan channel ini menambahkan sedikit ilmu kepada kita, dan channel ini akan menjadi medium dakwah bagi kita sebarkan kepada mereka yang berkenaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.